Baik, salam sejahtera. Hari ini kita akan masuk ke topik 6.8 garam, hablor dan kegunaan dalam kehidupan seharian. So, topik ini adalah topik yang pendek. Selepas topik ni kita boleh menyatakan maksud garam, juga mengetahui sifat fizikal garam dan memberi contoh bagaimana kegunaan garam dalam kehidupan seharian. So, garam ni banyak dalam dalam bahan-bahan yang kita jumpa seharian. Contoh ini adalah garam yang kita makan iaitu natrium klorida, terdiri daripada garam ion natrium Na+ dan ion klorida Cl negatif. Contoh satu lagi yang biasa yang kita jumpa adalah cangkerang telur. Yang ini dibina daripada apa yang kandungan dia adalah kalsium karbonat. So dia ada ion kalsium Ca2+ dan CO3 2- karbonat. So itu adalah dua garam yang biasa kita akan jumpa dalam kehidupan harian. So bila kita lihat kepada maksud garam adalah dia merupakan satu sebatian ion dan dia dihasilkan dengan tindak balas. Tapi itu bukan takrif dia ya. Ini yang menerangkan tentang garam iaitu satu sebatian ion. Tindak balas yang menghasilkan garam adalah contoh yang kita pernah belajar dalam subtopik yang lalu adalah tindak balas asid dan alkali. So bila sejenis asid bertindak balas dengan alkali, apa yang berlaku adalah garam dan air terhasil. Garam ni adalah bila ion logam Na+ menggantikan ion hidrogen dalam asid. So kita dapat garam dia natrium klorida. So untuk tindak balas yang satu lagi adalah tindak balas antara asid dengan logam reaktif. So kita ada asid dan logam. Logam tu mesti logam reaktif. So bila tindak balas tu dia akan dapat garam dan hidrogen, bukannya air. Yang ini air, ini adalah hidrogen. So zinc akan mengambil tempat hidrogen dalam asid menjadi zinc klorida. Ini adalah garam kita. Garam dinamakan zinc klorida. Yang ketiga adalah tindak balas antara asid dengan karbonat logam. So bila kita sebut tentang ketika asid dengan karbonat ni, hasil dia adalah garam, karbon dioksida dan air. Dia ada tiga bahan hasil tindak balas. So kalsium ion logam daripada karbonat akan mengambil tempat hidrogen. Sama, setiap kali kita ada ion logam mengambil tempat hidrogen. So kita akan dapat kalsium klorida sebagai garam dia. Dan tindak balas keempat adalah antara asid dengan ammonia aqueous. Okay, ammonia aqueous kita boleh tulis sebagai NH4OH. Okay, ataupun kita guna NH3 lepas tu AK. So cation dia kalau kita letak ammonium aqueous bermakna cation dia adalah NH4+ akan ambil tempat hidrogen. So kita akan dapat ammonium klorida sebagai garam dan hidrogen yang keluar akan bergabung dengan O2 membentuk H2O. Okay. So itu adalah garam yang kita boleh jumpa. So tindak balas antara asid dengan ammonium aqueous, tindak balas dengan asid dengan alkali, asid dengan logam reaktif dan juga asid dengan karbonat logam menghasilkan garam. So maksud garam adalah bila kita kata sebatian ion yang terbentuk apabila ion hidrogen daripada asid. So kita ada asid HCl, HNO3, asid hidroklorik, asid nitrik. Ion hidrogen dia diganti dengan ion logam ataupun ion ammonium. So kita boleh ganti dengan katakan kita tindak balas dengan zinc tadi atau kita tindak balas dengan kalsium tadi. So ion logam tu kita boleh gantikan tempat hidrogen. Okay. So contoh kalau kita ada asid H kat sini, K ni akan masuk menggantikan tempat hidrogen. Jadi ini adalah garam kita KCl. Okay. So bahagian hidrogen, ion hidrogen daripada asid diganti dengan ion kalium daripada alkali ini untuk mendapatkan garam kalium klorida. So sifat fizikal garam ataupun kita tengok kepada hablor garam,
Hablur garam ni dia ada ciri-ciri tertentu. Kerana zarah dia disusun secara padat dan teratur. Dia bukan secara rawak teratur. So kalau kita ada garam kuprum sulfat, memang sentiasa bentuk dia akan sama. Sama ada kecil atau tidak. So garam ni, satu adalah dia mempunyai permukaan yang rata, sisi yang lurus dan bucu yang tajam. So dia ada permukaan yang rata. Okey, ini permukaan yang rata. Lepas tu sisi yang lurus, di sini semua lurus. Dan bucu-bucu dia adalah tajam. Okey, mempunyai sudut yang tetap. Kalau 90 darjah, 90 darjah. Kalau 60 darjah, 60 darjah. Antara dua permukaan yang bersebelahan. So, mereka akan membentuk bentuk yang sama. Okey, mempunyai bentuk geometri. Geometri. Kalau dia kubus, kubus. Kalau kuboid, kuboid. Kalau rhombus, rhombus. Dan kalau prisma, prisma. Okey, dia bukan, dia biasanya bentuk dia sentiasa sama untuk garam-garam yang tertentu. Okey, garam berlainan mungkin berbentuk berbeza, tapi kalau garam yang sama mempunyai bentuk yang sama. Hablur yang berlainan mempunyai bentuk geometri yang berbeza. So, berlainan tu makna dia mungkin, katakan natrium klorida dan kuprum sulfat mungkin berbeza bentuk dia. Hablur yang sama, tapi saiz berbeza. Itu cara kita bentuk garam tersebut. Lain kali kita akan belajar bagaimana kita nak buat hablur garam. Okay. So, dia akan dapat bentuk yang sama, tapi saiz dia agak besar atau kecil bergantung pada cara kita hasilkan garam tersebut. Baik, kamu boleh jalankan aktiviti pentumbuhan hablur. Okay. So, kita boleh actually masukkan satu larutan pekat, contoh kuprum sulfat, dan kita boleh masukkan, kita kata kuprum sulfat hablur yang kecil, dan yang ini akan menjadi hablur yang lebih besar. Okay, kita boleh rujuk kepada halaman sesawan untuk melihat pertumbuhan hablur tersebut. Garam banyak digunakan dalam keadaan kehidupan seharian. Kita boleh lihat ada 4 contoh di sini. Amonium sulfat adalah, atau amonium nitrat, ialah merupakan baja. Dan kalau kita guna ferrum sulfat, merupakan garam yang kita guna sebagai pesticide, membunuh serangga perosak dan rumput. Okay. Untuk perubatan, banyak actually. So, kalsium sulfat digunakan sebagai plaster of Paris. Ini adalah kalsium sulfat, CaSO4. Untuk menyokong tulang patah, manakala kalium manganat 7. Kalium manganat 7 yang sentiasa warna pink, warna ungu tu, digunakan sebagai antiseptik, merawat luka kita. Okay, yang ini adalah kita kata baking powder, natrium bicarbonate. Okay, NaHCO3 digunakan untuk menaikkan dough. Dan garam biasa dalam makanan, ini natrium klorida. Untuk pengawetan, untuk pastikan makanan kita tahan lama, contohnya kita kata hot dog dengan sos tomato, kita masukkan natrium benzoate dalam sos cili atau sos tomato dan sos tiram. Okay, natrium benzoate. Ini untuk mengawet supaya tahan lama. Natrium nitrat, NaNO3, dimasukkan dalam kita kata daging yang diproses seperti sausage. Baik, kita cuba buat kerja rumah, ujikan diri 6.8. Kita berhenti di sini.